Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini kita akan sambung perbincangan hadis yang ke-40 ni. Insya-Allah kita akan selesaikan perbincangan hadis yang ke-40 ini, iaitu adamul ightirab bid dunya. Mana tidak terpedaya dengan dunia ini. An Ibn Umar radhiyallahu an qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibai faqala kun fid dunya ka'annaka gharib أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memegang kedua bahu saya. Lalu Nabi menyebutkan, jadilah engkau ataupun hiduplah engkau di dunia ni seolah-olah anak dagang gharib, atau abir sabil, atau sebagai abir sabil, orang yang lalu seketika, yakni musafir. Ibnu Umar berkata, sebagai memperjelaskan maksud Nabi, kata dia, apabila engkau berada pada waktu petang, janganlah engkau tunggu untuk melakukan apa-apa kerja pada waktu pagi. Dan apabila engkau berada pada waktu pagi, janganlah tunggu waktu petang untuk melakukan kerja, ibadat ataupun sebagainya. Rebutlah, ambillah, kejarlah peluang ketika sihat engkau, sebelum tibanya sakit. Kejarlah peluang semasa hidup engkau sebelum tiba kematian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab dia hadis ini. Jadi sebelum kita bincang kesimpulan hadis ini, ada beberapa perkara lagi yang saya nak kongsi dengan hadirin hadirat yang saya fikir berguna juga untuk kita sebagai untuk menambah maklumat berkaitan dengan hadis ini. Misalnya tersebut dalam kitab Lisanul Arab, ini dari sudut makna. Warada annahu sallallahu alaihi wasallam hatha 'ala at-tagharrub bima'na at-tamassuk bis-sunan wa mufaraqatul bid'ah wa ahliha. Ada juga ulama menyebutkan bahawa galakkan Nabi supaya tagharrub, supaya kita menganggap semasa kita berada atas dunia ini sebagai orang dagang, anak perantauan. Ia sebenarnya bermaksud at-tamassuk bis sunan, berpegang teguhlah dengan sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi, dan elakkanlah diri, asingkanlah diri, jauhkanlah diri daripada bid'ah dan pelaku bid'ah. Ada ulama kata begitu. Seperti mana kita pergi tempat orang, jangan kita turut serta
dengan pekerjaan-pekerjaan yang kita kira asing bagi kita. Kita mari atas dunia ni, kita kena tahu lah. Kena tahu dia punya, kita kata adat resam masyarakat setempat dan sebagainya. Mana tak seolah-olah gharib di sini, ghuraba di sini dengan erti mana jangan buat sesuka hati. Ini bukan tempat kamu ini. Seolah-olah begitu. Tapi kamu kena ikut sunnah. Tu maksud Nabi di sebalik tu je. Maknanya kita pergi tempat orang ni jangan buat terkhalu lah. Jangan buat sepuluh kampung kita, jangan buat sepuluh rumah kita. Itu maksudnya. Ada juga ulama kata begitu. Jadi hak Nabi nak sebut sebenarnya apa dia? Kerana tempat kitanya di hari akhirat, yakni syurga. Itu tempat kita sebenarnya. Jadi hak sebaliknya lagi, Nabi nak sebutnya kena berpegang dengan sunnah. Bila nak pergi hari akhirat, tidak ada sesuatu yang bermakna kecuali seseorang yang berpegang dengan sunnah Nabi. Dan dia kena talak bid'ah, dan kena menjauhkan diri daripada pelaku-pelaku bid'ah itu. Dalam lisanul Arab disebutkan bahawa Nabi SAW ditanya tentang apa makna ghuraba. Ada disebut annahu sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil ghuraba fi qawli tuba lil ghuraba. Jadi ada sahabat tanya bila Nabi sebut tuba lil ghuraba, bertuahlah orang-orang yang menganggap diri dia sebagai anak dagang dalam hidup di dunia ini. Dia hubung kait antara tuba lil ghuraba itu. Jadi Nabi kata bertuahlah seseorang bila dia duduk atas dunia, dia anggap dia ni duduk di tempat yang bersifat sementara. Kerana anggapan sedemikian dia menyebabkan manusia ni dia beringat hidup dia. Dia tidak lepas laku, orang Kelantan kata. Dia akan ingat pada neraka dia mahari itu. Benda-benda yang positif itu bagi orang yang ingat kita duduk atas dunia ni sebentar ya. Sebab biasanya manusia yang anggap duduk atas dunia kekal lah, maka dia akan kejar dunia ni, seolah-olah dia akan hidup mati dengan dunia ni. Jadi Nabi jawab, tapi Nabi jawab begini. Ni dia kata Nabi jawab begini. Jadi Nabi kata sebenarnya ghuraba itu dengan erti orang yang menghidupkan sunnah yang telah ditinggalkan oleh manusia. Ghuraba itu sebenarnya makna dia yang tersirat di sebalik perbincangan ini adalah galakkan Nabi, gesaan Nabi supaya umat dia menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya sunnah yang sudah dipandang sepi oleh manusia, yang sudah tidak dianggap sebagai sunnah lagi. Jadi benda-benda gini kena ngaji hadis lah, ngaji hadis, ngaji Quran. Maksudnya kita akan nampak, bahkan kita akan nampak banyak lagi manusia tak buat sunnah Nabi ni. Banyak. Jadi kita kena buat lah. Misalnya sekarang, misalnya setengah-setengah tempat tu sepi masjid daripada jamaah. Walaupun balas kecil ya, penduduk ramai, tapi orang tak tubik semaya jemaah. Itu maknanya sunnah yang sudah dipandai sepi. Tok Bila, Tok Imam, Tok Bila, patah ada 2-3 orang, padahal penduduk situ ramai. Tapi kalau dalam kerajaan tertentu, sambutan tertentu, memang kena patika pahtan. Jadi benda-benda lagu ni itu saya sebut tu makna hak sunnah besar lah tu. Jadi bagaimana nak tarik supaya masyarakat ni gemar kepada jemaah di masjid itu. Kalau kita usaha tu, maknanya termasuk dalam orang yang tuba, Nabi kata bertuah. Ini mengikut satu pandangan ulama lah. Sebab makna dia tu luas sangat. Dalam riwayat lain ada disebut ni berkaitan dengan hal ni. Jadi hak ni tuan kita ni dia mari kenyataan banyak ni. Kerana semua ni benda yang kita bincang ni adalah merupakan huraian kepada hadis ni berdasar pada pandangan-pandangan ulama lah. Misalnya hak sani tersebut dalam kitab, kalau kita tengok dari lisanul Arab, ba' gharabat, cari ba' gharabat, dia akan huraian je lah. Manzur An-Nu'mani tu penulis dia tu, dia akan sebut situ. Nabi SAW telah berpesan atau berwasiat. Kalau kita sebut wasiat tu dia lebih terasa lagi makna ni. Nabi SAW telah berwasiat kepada sekumpulan sahabat.
an yakuna balaghuhum min ad-dunya kazadir rakib. Jadi Nabi pesan kepada sekumpulan sahabat dia supaya kalau dia nak ambil kita kata mata'ud dunya, harta di dunia ini, keperluan dunia ni, ambillah sekadar sebagaimana orang yang nak pergi bermusafir. Dia bawa atas unta dia, seperti mana kita nak pergi kita kata keluar negara ataupun kita nak pergi Kuala Lumpur. Sebanyak mana je barang kita bawa atas kereta kita tu, sekadar tu sudahlah. Maknanya Nabi tak sewi kita kejar sehingga jadi matlamat. Benda tu kita tengok bawah ni. Maknanya pandangan ulama terhadap kata-kata Nabi takut jadi silap faham, menyebabkan kita ni tak sih pada dunia, tak sih kaya. Tidak gitu. Sebab tu bawah ni dia banyak pula dia huraf. Biar kita faham. Jadi kalau kita baca semua kita nampak, rupanya hak ni ulama kata gini, dia dari aspek tertentu. Dia nak ke mana pun dia akan rujuk pada sahabat hak kaya-kaya. Seperti Sayyidina Umar tu kaya, tapi pakai baju ni acak benar, pakai baju koyok situ, koyok sini. Biasanya hidup dia. Kita tengok lepas ni sahabat-sahabat orang kaya bagaimana. Dia kaya tapi hidup dia tu seperti orang miskin. Dia boleh sedekah, boleh support peperangan misalnya, tapi hidup dia cukup sederhana. Ni maksud Nabi. Bukan kata suruh kita ni hidup miskin, sebab banyak hadis-hadis Nabi bimbang dengan kemiskinan ini. Bahkan Nabi suruh rancang supaya anak-anak kita ni tidak merempak. Maknanya hak tu menolak kemiskinan. Jadi bila dicampur jam'ul adilah, kita gabung jalinkan semua nas-nas itu, maka ulama buat kesimpulan. Cuba kita tengok kan. Ni sebab tu saya rasa perlu juga kita faham lah. Takut jadi silap faham, perlu kita faham balik. Kata Salmanul Farisi, bila Nabi SAW galakkan para sahabat supaya ambil sekadar balghah, ambil sekadar bulghah. Nabi pesan adalah hadis, ambil sekadar bulghah. Dia panggil bulghah tu mana? Sekadar cukup sudah, guna untuk kita, bukan cari dunia. Cari ni banyak tak apa, guna sekadar bulghah. Bulghah ni sekadar, kalau bahasa Kelantan bulghah ni panggil makan la, sudahlah. Walaupun kamu kaya, tapi gunalah untuk kamu sekadar bulghah. Lepas tu harta banyak tu untuk apa? Sedekah. Kamu akan dapat di hari akhirat. Kalau harta banyak tidak sedekah, belum tentu kita dapat di hari akhirat harta kita tu. Bahkan khairun wa abqa sebut dalam Quran kan, hak itulah lebih baik, hak kita hantar ke hari akhirat. Kata Salmanul Farisi, bila Nabi sebut gitu, Salmanul Farisi kata, amarani khalili alla takhidha min ad-dunya illa kamata'ir rakib. Kata Salmanul Farisi, kekasih saya yakni Rasulullah telah memerintahkan saya supaya saya ambil dunia ini sekadar seperti orang hendak pergi bermusafir sahaja. Tu hak Nabi suruh saya ambil, bukan suruh saya cari. Bukan saya untuk dapat dunia banyak tu tak apa, tapi untuk guna peribadi. Jadi hak ni dia buat rujukan dia sini ni dalam kitab Hayatus Sahabah, Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi. Dia sebut tu. Jadi dalam kitab Hayatus Sahabah tu, ni kita nak tengok bagaimana terbentuk budaya sahabat dalam konteks hadis ni. Dalam konteks hadis ni, dan hadis-hadis yang seumpama ini. Misalnya disenaraikan di sini di kalangan sahabat yang terkenal sebagai ahli zuhud. Ini sahabat yang terkenal sebagai ahli zuhud. Yang pertama sekali Abi Bakr As-Siddiq. Ini bapa zuhud di kalangan sahabat, disenaraikan oleh ulama. Ini zuhud sungguh awal kan. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Ali bin Abi Talib, Abi Ubaidah, Mus'ab bin Umair, Uthman bin Maz'un, Abi Dhar, Abi Darda. Ni kaya-kaya belakang ni Abi Darda ni. Ni memang jutawan di kalangan sahabat. Mu'adz bin Afra, Lajlaj Al-Ghatfani, Ibnu Umar dan Huzaifah Ibnu Yaman. Ini tokoh zuhud di kalangan sahabat. Ni kita kira ke depan lah bab zuhud ni. Ni mengikut Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi. Bahkan Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi dia buat satu bab khusus nak pula. Dia mari kenyataan dalam bentuk lisan. Asar qaul, asar dia berbentuk qauli, kenyataan sahabat
Setengah-setengah tu dia bercampur lah. Dia mari contoh-contoh sahabat tentang zuhud ni. Misalnya Aisyah misalnya. Dia mari kenyataan Aisyah. Aisyah pernah menyebutkan, dia kata jalastu abki 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ma yubkik in kunti turidina al-luhuq bi falyakfiki min ad-dunya mithla zad ar-rakib mithla zad ar-rakib. Aisyah dia pernah sebut, dia kata pernah saya duduk dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saya menangis. Menangis ni kerana pernah menangis lah, mengalir air mata kerana susah. Isteri Nabi ni susah, pernah mengalir air mata nak menghadapi kesusahan. Susah macam-macam lah susah ni. Gitu dia sebut. Nabi tanya Aisyah, apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Aisyah? Kalau engkau mahu duduk bersama aku, tinggal bersama aku dunia akhirat maksudnya, maka engkau kena latih diri supaya berasa cukup, memadai. Dunia ni sekadar kita ambil bekalan untuk pergi bermusafir saja. Kalau tidak boleh latih begitu, kamu tidak boleh duduk bersama aku, kamu tidak boleh tinggal bersama aku. Ini latihan kerohanian yang Nabi SAW didik isteri dia. Nabi didik gitu. Sebab tu Aisyah, kalau kita tengok dalam, sebab Syekh Salabi dia tulis satu kitab khusus berkenaan dengan Aisyah ini. Antara yang disebut situ, mana Aisyah ni memang boleh katakan selepas Nabi wafat tu, hidup dia memang tak ada duit sama. Ada ketikanya pernah mana kerajaan pada waktu itu bagi duit pada Aisyah, moga dia ni wanita pertama ni. Moga dia ni isteri Nabi. Jadi kerajaan dia ada peruntukan bui pada Aisyah. Bui dia sedekah selain. Atau tak ada dia, cukup makan gitu. Pernah nak buka puasa tak boleh. Ada itu didikan Nabi. Tapi dia keadaan dia lagu dia menyebabkan dia jadi tenang ibadat dan sebagainya. Bukan dia tak ada duit. Kerajaan bagi duit peruntukan untuk isteri Nabi. Moga Aisyah tidak bekerja. Sebab dia ni guru. Aisyah ni antara guru di kalangan sahabat, tempat rujuk yang utama dalam bab rumah tangga. Aisyah ni dia ada kepakaran kalau mengikut ulama Aisyah ni. Pertama sekali dari segi ilmu fiqh, tafsir, perubatan, ilmu keturunan, lepas tu ilmu khusus kita sakit puas, lepas tu ilmu sastra. Dia ni kepakaran Aisyah. Cukup hebat lah. Aisyah ni dia ada kepakaran dalam bidang ilmu pada waktu itu. Memang dia boleh bersyair, dia ingat syair. Siapa Nabi puji dia. Pernah Nabi ketika Nabi duduk tengah nak ikat tali kasut tu, dia boleh syair berkait dengan kasut tu. Dia boleh bersyair. Nabi kata kalau kita kat, mu ni ingat belaka syair. Siapa begitu Nabi sebut, puji Aisyah ni. Mana setiap apa yang Nabi buat tu dia boleh kaitkan dengan syair. Siapa Nabi kata, mu ni ingat belaka syair, Nabi puji lah dia. Suka dia. Ni Aisyah ni di kalangan isteri Nabi dan sahabiah pada zaman dia ni kira paling alim. Dan dia ni dalam bab tafsir, mana Ibnu Abbas pun, Abdullah pun tanya dia setengah-setengah masalah bab tafsir. Aisyah ni disebut dalam sirah dia. Jadi Nabi sebut gitu. Pernah Sayyidina Umar masuk menemui anak dia. Ini cerita disebut. Kita tengok bagaimana budaya para sahabat Nabi ni. Kesal daripada dididik oleh Nabi. Jadi Ibnu Abbas, tadi saya sebut Ibnu Abbas, ingat kita saja. Farukna, kalau kita tengok dalam kitab Syiah Farukna. Dalam kitab Syiah dia kata Ibnu Abbas ni buat lari duit Baitul Mal, maknanya juta-juta lah lari. Dalam kitab dia, Sayyidina Ali atas surat dia supaya hantar balik duit tu. Dia kata sikit tu dia ambil. Kalau dia ambil sebelum ni banyak lagi dia tu. Tu selalu tu dia kata, dia buruk sahabat. Dia buruk sahabat Abdullah Ibnu Abbas tu. Tapi dalam kitab dia, kalau bab mut'ah, dia guna riwayat kata Abdullah Ibnu Abbas lah yang menghalal. Ibnu Abbas ni lah yang menghalal ke mut'ah ni dalam kitab dia.
Oh, dalam bab mutaah dia terima benar Ibnu Abbas ni. Tu semua cerita-cerita bohong lah. Oh, tu dah kitab-kitab Syiah. Jadi pernah Sayyidina Umar masuk jumpa anak dia Abdullah tu. Abdullah juga Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dekat anak dia Ibnu Umar tu, bila Sayyidina Umar masuk jumpa anak dia, Sayyidina Umar tengok dekat anak dia ni ada daging lah. Jenis makannya jenis daging yang telah masak. Sayyidina Umar tanya, ni daging apa ni duduk tepi ni? Jadi Ibnu Umar jawab, tu daging kegemaran saya. Dia jawab gitu. Dia kata setiap kali saya nak, saya berasa nak, saya ambil makan. Lepas tu tinggal situ. Jadi bila sebab dia ni suka makan daging, jadi dia ada stok dia tu simpan itu. Jadi dia tu bila saya berasa nak makan, saya ambil makan sikit. Bila saya berasa nak makan, saya ambil sikit. Jadi tak talah lah sebab dia kalau bahasa Kelantan kat buah hidup lah ni. Dia buah hidup. Buah bahasa Kelantan. Kata Sayyidina Umar kata, kafa bil mar'i sarafa an ya'kula kullama ishtaha. Tu dia didik anak dia. Kata Sayyidina Umar, cukup dah, boleh dah. Dalam konteks kehidupan kita ni, dalam konteks dia orang sepodia ni, setara tu nak boleh dah kita kata saraf, melampau dah tu. Boleh dah kita kata boros, boleh dah kita kata membazir. Setiap kali dia berasa nak makan, dia makan lalu. Tak adalah sakak-sakak nak makan tengok 2-3 hari ke. Ni nak makan boleh lalu. Tujuan Ibnu Umar letak situ sebab dia suka daging ni. Berasa nak makan ambil selalu. Sayyidina Umar kata sudah boleh panggil saraf dah tu. Boros dah. Melampau dah tu setahu tu dalam bab hidup ni. Mana dia nak jaga jangan begitu. Tu setahu tu makna kehidupan zuhud tu. Tapi kena ingat ada tidak? Ini sahabat-sahabat ni, ini sahabat-sahabat besar yang memerintah, yang memegang tampuk pemerintahan. Selamat rakyat kalau pemimpin lagu. Siapa nak makan daging pun tak boleh tepi gitu. Perlu pemimpin menghayati cerita sahabat ni. Sayyidina Umar ni pernah dia tulis dalam kitab yang sama lah. Maulana Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi sebut. Ni molek cerita ni untuk sebagai teladan untuk kita lah. Sayyidina Umar pernah tulis surat kepada gubernur dia. Dia kata alla yutilu bina'ahum qailan fa inna syarra ayyamikum yawma tutiluna bina'akum. Sayyidina Umar pernah tulis surat khusus kepada gubernur-gubernur dia berada di luar pada Madinah tu. Dia kata janganlah kamu buat rumah besar-besar. Saya terjemah biar mudah faham. Janganlah kamu duk bina mahligat rumah besar-besar jangan. Kerana hari kamu yang paling jelek, yang paling keji, yang paling buruk adalah ketika kamu membina rumah-rumah besar untuk kamu, bukan untuk rakyat kamu, untuk kamu. Kamu sebagai pemimpin. Janganlah kamu duk bina rumah besar. Sebab bila rakyat tengok tu dah, dia mengalirkan air mata. Tapi dia nak buat tak boleh. Sedih rakyat tengok. Janganlah buat gitu. Jadi benda-benda gini kena ingatlah. Kalau nak jadi pemimpin, inilah latihan yang perlu buat sebelum jadi pemimpin. Jadi kita nak pilih pemimpin pun kena tengok jugalah. Biar mana sabar. Tidak kata suruh pemimpin duk sewa, tidak maksud gitu. Tapi biar mana sabar. Biar mana sabar. Ni kalau pemimpin buat rumah 20 juta misalnya, mana kita sebagai rakyat ni atas kesedaran agama, kita kena nasihatlah kepada pemimpin ni. Mana parok sangat ni. Berat ni. Jadi benda tu boleh berlaku hadirat muka manusia ni. Boleh berlaku tersilap itu kadang-kadang. Yalah kita muka tak ada kena ujian, tapi kena terdedah di hadapan kita. Khazanah negara itu cabar sebab tu kalau berasa kita tak mampu nak hadapi, awal-awal lagi jangan terlibat lah. Jangan terlibat. Jadi kita ni tak tahu lagi, mungkin kita tidak terlibat.
Tapi kalau cekera ke, kalau jangka tak elih, tak sah. Awal-awal lagi tak sah. Takut tak tertanggung dugaan, cabaran, dia punya fitnah dunia ni boleh kecek belaka tak kena. Tapi bila berhadapan, bukan semua orang mampu lawan nafsu dia tu. Ini latihan. Hadiah tidak kena ingat sahabat-sahabat hak begini sikap dia ni. Ini pemimpin-pemimpin orang hebat-hebat belaka ni. Orang hebat-hebat belaka. Pernah seorang gubernur Sayyidina Umar nama Sa'ad, dia tulis surat kepada Sayyidina Umar. Yang mana Sa'ad ni pada waktu ni dia menjadi gubernur Sayyidina Umar di Kufah. Dia minta izin, tengok. Minta izin. Sa'ad ni pernah dia minta izin daripada Sayyidina Umar Al-Khattab untuk bina sebuah rumah di Kufah. Sayyidina Umar bertegas bahasa dia dalam surat. Dia tulis surat tapi surat tu dia bahasa yang tegas. Dia kata, kalau nak buat rumah boleh. Ni pemimpin ni, Sa'ad ni pemimpin di Kufah. Sayyidina Umar kata kalau nak buat boleh. Ibni ma yasturuka minasyams wa yukinnuka minal ghaith. Fa inna ad-dunya daru bulghah. Dia guna cara bahasa Nabi, daru bulghah. Kata Sayyidina Umar boleh nak buat. Tapi kalau nak buat rumah sekadar boleh terlindung daripada kena cahaya matahari sudah. Sekadar untuk mengelakkan daripada kena hujan bila hujan, sekadar tu je. Kerana dunia ni daru bulghah, tempat sementara untuk ambil bekalan pergi ke hari akhirat. Tu je dunia ni, jangan lebih-lebih. Ni kepada pemimpin-pemimpin dia, pemimpin kerajaan pada waktu tu. Kita kena tahulah Sayyidina Umar ni lagu mana. Dia boleh kata gitu kepada pemimpin dia, dan pemimpin dia ikut pemimpin dia. Sebab Sayyidina Umar ni memang dia lama dah dia hidup lagu tu. Hidup dengan tidur di masjid, belur belakang. Dia ni zuhud. Semua orang tahu. Pemimpin tak berkecil hati dengan Sayyidina Umar dalam bab makan minum, dalam bab kehidupan dunia. Sebab Sayyidina Umar ni sebelum dia suruh rakyat, sebelum dia suruh pemimpin dia dulu yang mengambil jalan zuhud itu. Pemimpin lagu ni dia mulut masing, suruh gapo buat rakyat dia buat. Sebab rakyat dia tidak berkecil hati dengan dia. Banyak kita tengok dalam, kalau kita baca sirah dia pikul sendiri, pikul guni gano bagi pada orang miskin. Dia sendiri. Cuba fikir, Sayyidina Abu Bakar pernah pergi nyapu rumah janda. Janda ni tua, duk sorang, mata pun buta. Sayyidina Abu Bakar dalam sejarah dia, masa dia jadi khalifah, tiap hari dia pergi, perempuan tu buta, dia pergi sapu-sapu, lepas tu dia buat pergi makan ni. Kadang-kadang dia buat pergi makan ni hak siap dah, dia pergi nyapu rumah tu. Sahabat setengah sahabat rasa pelik. Jadi Abdul Rahman Ibn Auf kata, Sayyidina Abu Bakar ni acak tiap hari ni kalau ada gau dia. Dia pun kita tanya perempuan tu. Dia kata lelaki yang mari tadi dia mari buat apa? Perempuan tu kata tak tahulah kata. Dia mari sama, dia mari kadang-kadang dia buat mari makan dia mari nyapu sapu, dia rebuh air. Mau cik kenal? Tanya dia tak ayak nama. Mau cik tu buta. Dia tak kenal. Abdul Rahman kata itu khalifah tu. Kalau kita kat Perdana Menteri tu, kejut ke apa macam tu. Ini cara hidup sahabat. Gua perempuan tu dia buta, dia tak tahu. Dia tak tahu tak Sayyidina Abu Bakar. Itu dah ada dalam sejarah dia. Salmanul Farisi pernah dia minta wasiat lah. Ketika Sayyidina Abu Bakar sakit, Salman ni dia minta ada apa? Dia minta wasiat, pesan lah. Bukan dia sakit, Sayyidina Abu Bakar sakit. Jadi dia suruh Sayyidina Abu Bakar pesan lah apa-apa ke dia. Takut dia ni jadi apa, takut dia ni lupa lepas Abu Bakar mati, dia takut dia ni jadi orang dunia, tidak jadi orang akhirat. Sayyidina Abu Bakar pesan apa dia? Faqala Abu Bakrin, Inna Allah fatihun alaikum ad-dunya fala ta'khudhanna
minha illa balaghan. Serupa dengan Sayyidina Umar sebut. Kata Sayyidina Bakar, sesungguhnya Allah boleh jadi Allah akan buka kepada kamu khazanah dunia ini. Limpahan rahmat dunia boleh jadi Allah buka kepada kamu seluah-luahnya. Tapi jangan sekali-kali kamu ambil kecuali sekadar untuk mencukupkan keperluan kamu pergi ke hari akhirat. Sekadar itu. Maknanya supaya orang nak pergi musafir juga. Jadi sahabat ni kita tengok lebih kurang ya cara dia. Sebab apa? Muka tu guru dia hak tolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok Sayyidina Umar begitu, sahabat-sahabat gitu. Sebab apa? Sebab semua terima daripada Nabi dan dia tak ubah. Gitulah yang dia amal. Dekat-dekat. Sebab tu dia jadi banyak keserupaan. Sini dia buat mari beberapa artikel dalam majalah Arab. Banyak dia mari. Jadi molek juga kalau kita boleh hayati ni. Cuma saya nak sebut ni berkait dengan hadis ni lagi. Jadi kata tua kita ni, dia kata sebenarnya hadis-hadis umpama hadis 40 ni, hadis yang ke-40 ni banyak sebenarnya Nabi sebut. Maknanya ini satu penekanan Nabi. Sebab apa dia kata hadis seumpama ni? Supaya ambil sekadar keperluan ni maksudnya. Dunia ni walaupun terbentak, walaupun kamu kaya, tapi kamu guna sekadar bulghah. Hadis sebenarnya cukup banyak. Maknanya kita boleh faham daripada banyaknya hadis yang menjurus ke arah ni bahawa Nabi ni memang Nabi tekan bab zuhud ni. Bukan sukatan yang tidak penting, tapi sukatan yang penting dalam kehidupan sahabat. Ni hal ini. Misalnya Nabi sebut ni'matan maghbun fihi ma kathirun minan nas as-sihhat wal faragh. Dua nikmat yang biasanya orang lupa, orang alpa, orang lalai di kalangan manusia. Kadang dia jadi bila boleh nikmat ni dia jadi tak apa ingat. Gapo dia sihat dan masa kosong. Sihat dan masa kosong. Lebih kurang maknanya jangan tunggu waktu petang Kalau kamu berada pada waktu petang, jangan tunggu waktu pagi. Makna peluang tu selalu gebuk peluang tu. Banyak hadis-hadis umpama ini. Dia sebut sini, dia kata Syekh Abdul Muta'al As-Sa'idi telah menghurai hadis ni. Dan dia buat ta'liq. Semasa dia hurai tu dia ada buat komentar. Bila dia hurai hadis-hadis ni, dia kritik pokok sufi. Kerana pokok sufi ni dia faham makna zahid, makna tolak dunia. Dia faham gitu. Sehingga dia taksir, sehingga perempuan apa kalau kita tengok dalam kitab-kitab sufi kan. Ada seorang tokoh sufi tu, dia nikah muda, dah tua, bini dia masih dara lagi. Duduk bilik suku-suku, bila tetamu dia mari, dia rayak. Tetamu tu bangga, dia hebat sungguh dalam bab ibadat. 40 tahun nikah masih anak dara lagi. Dia tak sentuh pun isteri dia. Isteri dia pun zahidah, dia zahid. Banyak gitu benda-benda gitu hadiah. Dia pun kritik dasar pada hadis-hadis ni. Dia takut silap faham lah. Kalau silap faham boleh jadi tolak dunia. Nabi tidak suruh tolak dunia. Nabi suruh ambil dunia. Biar jadi milik kita. Ambil tu maknanya biar jadi milik kita. Tapi kita guna sikit je. Jadi ambil tu untuk apa? Untuk kita khairat, sedekah. Ambil tu maksudnya usaha. Cuba tengok. Ni komentar dia. Dia sebut sini, dia kata lama juga orang-orang sufi menganggap bahawa sihat dan harta benda atau dunia sebagai nikmah, sebagai bala bencana. Sehingga dia takut, dia tak asyik, dia bimbang. Sehingga kadang-kadang terasa nikmat makan ni, teruk selalu. Buang selalu makan. Bini gula sedap-sedap dicuahai, biar tawar. Ada duduk Kelantan ni ya. Ni pokok sufi lagu ni, talih lagu ni. Isteri dia masak sedap, dia buat sedap dunia ni. Dia pun cuahai, jadi tawar hebat. Ni ada ni, dia kata tak boleh. Bila kita makan sedap, duduk sedap, jadi kita lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala.
Sedangkan Nabi sebut dalam hadis ni nikmatan, dua nikmat. Dia kata nikmah. Beza ain dengan qaf. Tukar lagu mana tak tahu. Dua nikmat yang biasanya orang lupa, orang jadi tak anggap apa ni, mudah tak cara lah. Sehat dan masa kosong. Tetapi ramai pokok sufi ni dia macam taksir pada sehat dan harta itu. Sedang itu kuku mana pun kedua-dua ni dikira sebagai nikmat. Farag ni masa kosong ni maksudnya jangan jadi ada masa kosong. Kamu kena bekerja, kamu kena beramal biar penuh masa kamu. Kalau kita bekerja kan kita dapat duit banyak bekerja banyak dapat duit banyak. Maknanya itu bab dunia tu. Mengikut pemahaman dalam syarah ni dia kata memang gitu. Contohnya kita kata kalau seorang tu ayatnya bila seorang tu bekerja lebih masa dia akan dapat duit banyak. Tentu dah tu. Tiba-tiba puak sufi setengah-setengah puak sufi ni dia bermusuh dengan ni. Ini bercanggah dengan hadis Nabi dia kata. Misalnya dia kata nak memperjelaskan setengah-setengah halir ni sufi hak sesat lah. Kita bukan kata sufi semuanya sesat, tidak maksud itu. Ni hak sesat. Jangan mana kalau ada pahaman lagu ni tak betul. Misalnya dia kata sesungguhnya aliran ini sufi yang lari daripada landasan sunnah ini, mereka kadang-kadang tu nak bunuh jisim, nak bunuh diri mereka, nak tekan diri mereka dengan pelbagai bentuk riadat asyaqah, latihan-latihan yang membebankan diri mereka. Tak makan seminggu saya rebah ping. Tu biasa baca dalam kitab sufi. Duduk dalam hutan. Saya pernah mati dah di Kedah tu mati dah. Dia sahurlah saya baca sejarah dia. Dia pernah duduk dalam hutan 2 tahun. Dia duduk dalam hutan. Masuk dalam hutan 2 tahun. Lagu mana dia hidup dalam hutan pun kita pun tak faham. Tapi dia sebut sendiri tu. Mati dah. Mati beberapa tahun lepas. Lepas 2 tahun dia terbit jadi Mekah pula. 5-6 bulan dia masuk dalam hutan pula. Gitulah beberapa kali lah. Kerananya itulah kesufian. Cuba tengok kehidupan lagu tu. Kalau kita nak kias, kita nak banding dengan kehidupan Nabi, lagu mana? Jadi perkara itu sebenarnya adalah seburuk-buruk kesan dalam kehidupan muslim. Sedangkan Nabi ni kalau seorang itu beribadah, kan sahabat Nabi ada yang kata nak puasa tak saya buka, nak semaya malam tak saya tidur, tak saya kahwin, bukan dengan maksud untuk berpaya-paya, kerana nak ibadah. Hak tu pun Nabi tak uji. Nabi kata langgar sunnah aku lagu tu, langgar sunnah aku. Sebab itulah dia kata itu seburuk-buruk sikap orang Islam kalau lagu. Lebih-lebih lagi hak tu langsung tidak sesuai dengan ruh Islam, yang mana Islam menggalakkan seorang itu kena lawan kefakiran ini. Hak ni hadis-hadis umpama ni hadirat, dia bukan bermakna galakkan supaya jadi fakir. Tidak, jangan silap faham tu. Ini galakkan supaya ambil dunia sekadar perlu, guna untuk peribadi. Lepas tu kalau ambil harta biar jadi banyak, siapa boleh keluar zakat misalnya Nabi sebut, itu dengan maksud bekerja tadinya biar jadi produktif. Baca kitab Yusuf Qardawi Al-Qiyam wal Akhlaq fil Intas, dia bahasannya nilai moral, nilai akhlak dalam produktiviti. Umat Islam dia bekerja kerana ikut cara Nabi, sahabat lagu mana. Sebuah buku dia tulis, dia bahasannya hadis-hadis gini. Bukan nak suruh jadi miskin, tapi hidup kita tu cara hidup zuhud. Zuhud bukan bermakna miskin, tidak bermakna begitu. Bahkan kalau seseorang menjadikan hidup dengan cara miskin sebagai manhaju hayati, sebagai sistem hidup dia, itu salah dengan agama. Hidup miskin ni bukan satu manhaj, tidak. Zuhud tu satu manhaj. Bukan hidup miskin tu satu manhaj, tidak. Hidup miskin bukan satu manhaj. Itu satu kelemahan sebenarnya. Manhajnya zuhud, itu baru manhaj. Itu baru sistem hidup Nabi, manhaj. Itu zuhud itu. Dia kata, dia buat mari sini, dia panggil dia buat, saya nak ambil sikit-sikit. Dia kata sebenarnya kalau kita perhati tengok, lepas tu ada orang buat komentar lah dalam majalah ni. Dia kata saya tidak nak kritik lah kata-kata Syekh ni, kerana saya pun tidak orang sufi, dia kata. Dia kata tu pada orang sufi. Tetapi kukuk mana pun
Kalau kita faham zuhud hidup gapo di mana kita tolak dunia sehingga kita tak kecapi nikmat dunia, itu memang salah. Itu memang salah. Sebab Nabi dalam hadis beberapa kali Nabi puji makanan sedap. Nabi makan. Patuh makanan sedap ni memang Nabi nak masak dia sedap. Bahkan Nabi pernah sebut ke isteri dia gini cara masak, ada dalam hadis sebut. Dia kata sebenarnya pemikiran yang benar, awal ra'yul haq, pemikiran yang betul, yang hak, serupa dengan Nabi dan serupa dengan sahabat. Dia kata dia menjadikan zuhud itu sebagai manhaj, sebagai landas sistem hidup dia. Dengan bermaksud zuhud yang dimaksudkan sebagai manhaj yang sesuai dengan Nabi dan para sahabat itu, dengan erti kehidupan zuhud dia itu tanpa dia meninggalkan semua tanggungjawab agama. Ni sahabat-sahabat ahli zuhud ni siapa boleh bersedekah, siapa boleh bantu. Sayyidina Uthman ni hidup sangat zuhud. Pernah beli sumber air di Madinah dengan harga yang begitu mahal, berjuta-juta lah kalau kita harga saja. Dia boleh beli dan diberi percuma pada umat Islam. Ni zuhud di zaman sahabat. Bukan zuhud siapa nak beli makanan pun tak boleh. Tidak zuhud lagu tu sahabat kena ingat. Cuma dia tak sema. Tapi kaya ni. Kalau kita tengok sejarah disebut sini kan, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ni kaya belaka ni. Pokok kaya. Ni sebab kata Abu Sa'id apa ni? Ni kaya. Kalau tidak kaya mana kaya lah. Setengah tu memang kaya semua. Lepas tu Sayyidina Abu Bakar ada siapa perekat nak makan tak boleh. Itu ketika tak ada duit, maka dia sedekah habis duit dia. Memang gitu sahabat. Sebab Khadijah misalnya, memang sedekah. Sebab dia bila dia sedekah tu dia rasa senang hati dia. Misalnya di sini sebut. Jadi sahabat-sahabat ni dia kata, kalau kita perhati sistem zuhud yang dia amalkan, dia ni memang ada duit, dia kaya sehingga dia boleh sedekah, tetapi dia ambil sekadar kehidupan untuk cukup makan gitu ya, untuk dia pakaian pun lebih kurang gitu ya. Inilah sebenarnya ruh syariat ni. Jadi kalau orang lagu ni kalau kaya pun dia tidak terikat dengan harta hati dia, mudah dia nak sedekah, dia tidak akan ambil harta orang secara tidak benar. Ini makna sistem zuhud. Sebab tu hadis-hadis begini kita kena ingat, bukan Nabi nak galak jadi fakir, tidak, tapi Nabi nak mengajar satu sistem hidup Nabi dan para sahabat dia. Kena faham dia. Misalnya dia kata wa ilaika fi hadzal ma'na ma naqalahu Ibnu Qudamah. Dia kata saya kemuka kepada awak kenyataan Ibnu Qudamah. Dia kata mana? Dia kata cuba tengok ni pokok sahabat zuhud ni lagu mana. Kana ashabu Rasulillah yattajiruna fil barri wal bahri. Sahabat-sahabat ni berniaga kadang-kadang bukan sekadar di tepat kapal halaman, siapa ke sebuah laut bawa perniagaan. Ni sahabat-sahabat Nabi. Mereka bekerja di kebun-kebun mereka, pakar pekerja, urus perniagaan sahabat ni. Dan mereka sahabat ni menjadi qudwah dalam, kalau nak tengok orang maju juga ni sahabat-sahabat besar maju dalam bidang perniagaan. Ni menjadi qudwah dalam bab perniagaan. Sahabat ni menjadi, kata Ibnu Qudamah, sahabat ni menjadi ikutan yang baik dalam perniagaan. Bahkan Ibnu Qudamah buat satu fasal, satu tajuk kecil yang khusus tentang kelebihan usaha dan galakkan supaya berusaha dengan kerana Islam, atas nama Islam. Dan dia sebut lagi, dia kata, sedarlah wahai umat Islam bahawa orang yang tolak dunia, orang yang tidak peduli ke dunia, laisa ma'nahu tarakaha mutlaqan, bukanlah bermakna dia tinggal dunia itu secara mutlak. Ini dia nak huraikan kata sahabat. Pokok sahabat yang i'rad makna dia tidak peduli pada dunia, dia tidak terkesan dengan dunia, bukan makna dia tolak dunia sebab dia kaya, makna dia cari harta, banyak harta, tetapi dia tidak terkesan dengan harta. Bahkan sahabat ini dia mendapat harta dengan banyak tu ala wajhil masyru', dalam konteks syariat, dalam konteks syariat. Dan dia tidak jadi asyik tenggelam dalam harta yang dia cari itu, dan dia tidak jadikan harta sebagai hadapan, sebagai matlamat hidup dia. Tidak. Ini sahabat.
Ini dia punya kesimpulan Ibnu Qudamah dalam nak menyatakan sistem hidup sahabat dan Nabi sendiri dalam konteks maknanya zuhud itu. Apa tu banyak lagi kenyataan-kenyataan lain yang memang cukup baiklah kalau untuk kita renung. Jadi rasanya tak sempat untuk malam ini, insya-Allah kita akan sambung. Saya ingat insya-Allah minggu depan kita boleh habiskan insya-Allah. Sekali dengan dia punya kesimpulan, sebab kesimpulan dia pun ada banyak juga. Sekitar 9 kesimpulan hadis ni. InsyaAllah kita boleh ringkas jadi 9 walaupun 9. Rasanya setakat itulah untuk malam ini. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan pada minggu hadapan. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.